Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam slot matematik KSSM tingkatan 2, bab yang pertama pola dan jujukan bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, pada minggu lepas kita telah mempelajari tentang pola. Apakah itu pola? Pola ialah aturan atau corak tertentu dalam senarai nombor atau objek. Hari ini kita akan belajar tentang jujukan. Mari kita lihat aktiviti yang pertama. Corak yang pertama mempunyai 1 kotak, corak yang kedua mempunyai 3 kotak, dan corak yang ketiga mempunyai 5 kotak. Apakah corak yang seterusnya? Jadi, daripada 1 kepada 3 kotak, kita boleh lihat polanya adalah tambah 2. Begitu juga 3 kepada 5 juga bertambah 2. Maka 5 juga akan tambah dengan 2 dan akan mendapat 7 kotak. Dan seterusnya, tambah lagi dengan 2, maka corak yang kelima dapat 9 kotak. Kita lihat pula aktiviti yang kedua. Corak yang pertama mempunyai 18 titik. Corak yang kedua mempunyai 15 titik. Dan corak yang ketiga mempunyai 12 titik. Apakah corak yang keempat dan yang kelima? Jadi, pertama sekali kita perlu tentukan pola. 18 kepada 15. Jadi, kita akan lihat dia adalah pola menurun. Tolak 3. 15 tolak juga dengan 3 akan dapat 12. Maka 12 tolaklah dengan 3, kita akan dapat nilainya 9. Dan 9 juga perlu tolak dengan 3, dapat nilainya 6. Okey, pelajar lengkapkan gambar rajah pada aktiviti pertama dan juga aktiviti yang kedua. Setelah kita menjalankan aktiviti yang pertama dan yang kedua, maka kita boleh tahu maksud jujukan ialah suatu set nombor atau objek yang disusun mengikut suatu pola. Baiklah, mari kita lihat contoh yang pertama. Lengkapkan jujukan nombor berikut. 8, 15, suatu nombor, 29 dan suatu lagi nombor. Bagaimana kita nak melengkapkan jujukan tersebut? Pertama sekali, kamu perlu menentukan pola. Jadi 8 kepada 15, kita lihat ianya adalah tertib menaik, maka ianya adalah operasi tambah. 15 tolak dengan 8, kita dapat 7. Jadi polanya adalah tambah 7. Jadi setiap satu nombor kita akan tambahkan dengan 7. Jadi 15 tambah dengan 7, kita akan dapat nilainya adalah 22. 22 tambah dengan 7, kita akan dapat 29. Dan 29 tambah dengan 7, kita akan dapat 36. Mari kita lihat untuk B pula. 88, 64 dan 52. Jadi di sini kita hanya dapat lihat nombor 64 dan 52 sahaja, nombor yang bersebelahan. Jadi kita lihat nombornya menurun. Jadi 64 tolak dengan 52. Okey. Jadi kita tahu dia adalah tolak 12. Maka 88 juga perlu tolak dengan 12 dan kita akan dapat nilainya 76. Dan kalau kita semak 76 tolak dengan 12, kita akan dapat nilainya juga adalah 64. Dan untuk melengkapkan seterusnya 52 tolak juga dengan 12, kita akan dapat nilainya 40. Dan 40 ditolakkan dengan 12, kita akan dapat jawapannya 28. Baiklah, kita lihat pula contoh yang kedua. Lengkapkan jujukan berikut berdasarkan pola yang diberikan. Ya, untuk contoh yang kedua, pola telah diberikan. Pola mendarab nombor sebelumnya dengan 2 untuk soalan A. Jadi, kita dah ada nombor 5 di hadapan. Apa yang kamu perlu buat? Kita perlu darabkan dengan 2. 5 darab dengan 2
kita akan dapat nilainya 10. 10 darab juga dengan 2, kita akan dapat 20. 20 darab dengan 2, kita akan dapat 40. Dan 40 darab dengan 2, kita akan dapat 80. Saya harap kamu nampak ya kita punya cara pengiraan kita. Okey, kita pergi pula pada B. Pola membahagi nombor sebelumnya dengan 5. Jadi nombor 400 perlu dibahagikan dengan 5. Okey, 400 bahagi dengan 5. Apakah nilainya? Ya, nilainya adalah 80. So, kita tulis bahagi 5. 80. Kemudian 80 juga perlu lagi bahagi dengan 5. Apakah nilainya? Ya, jawapannya adalah 16. Dan 16 perlu juga dibahagikan dengan 5. Kita akan dapat 3.2. Dan 3.2 dibahagi dengan 5. Kita akan dapat nilainya 0.64. Untuk C, pola menambah 3 dengan nombor sebelumnya. Okey, nombor I depannya adalah 18. Okey, sebutan pertamanya adalah 18. Jadi kita hanya tambahkan dengan 3. So, 18 tambah dengan 3, dapat nilainya 21. 21 tambah lagi dengan 3, dapat 24. 24 tambah lagi dengan 3, kita akan dapat 27. Dan 27 tambah dengan 3, kita akan dapat nilainya 30. Baiklah, cikgu harap kamu telah faham bagaimana untuk menentukan jujukan. Jadi kita akan pergi kepada yang seterusnya, 1.3 pola dan jujukan. 1.3.1 pola suatu jujukan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Maaf ya, ejaan cikgu salah kat sini. Okey, tak ada A ni. Ungkapan algebra. Baiklah, kita akan lihat contoh yang pertama. 2, 10, 18, 26 dan 34. Okey, kalau kita lihat di situ, nombor ini dalam tertib menaik. Dan kita boleh nyatakan dalam 3 bentuk. Okey, bentuk yang pertama iaitu dalam bentuk nombor. Pola tambah 8. Okey, kita hanya perlu tulis simbol tambah dan nombornya adalah 8. Sekiranya kita nak menyatakan pola dalam bentuk perkataan, ya, yang ini macam yang kita dah belajar pada minggu lepas ya. Okey, kita nyatakan dalam bentuk ayat menambah 8 kepada nombor sebelumnya. So, ada perkataan menambah 8 di sini ya. Baiklah, kita akan pergi kepada bentuk yang seterusnya, bentuk yang ketiga, iaitu untuk menentukan pola dalam bentuk ungkapan algebra. Jadi kita nyatakan dahulu nilai dia, nombor dia tadi, itu 2, 10, 18, 26 dan 34. Dan kita tahu tadi polanya semuanya adalah tambah 8 ya. Okey, kita tulis semua dulu dengan tambah 8. Okey. Sekarang ni kita nak menulis pola dalam bentuk ungkapan algebra. Bagaimana cara dia? Okey, kita tulis dulu nilai yang ada di sini menurun ya. 2, 10, 18, 26 dan 34. Okey, bagaimana caranya? Okey, cara yang pertama, step yang pertama adalah kita akan ambil nombor yang paling di hadapan sekali. Ini kita panggil dia sebutan pertama. Jadi semua sekali ini kita akan tulis dengan nombor 2. Okey, nombor 2. Cikgu tulis berwarna hijau. Okey, kemudian cikgu akan ambil warna biru pula untuk step yang seterusnya, pola kita, iaitu tambah 8.
Ini cara dia ya. Dan step yang ketiga, kita perlu tentukan nilai yang berubah-ubah. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kita nak dapat nilainya 2? Jadi 2 tambah dengan sifar akan dapat nilainya 2. Jadi 8 ini perlu darab dengan sifar. Okey, kalau kita tengok sini, 2 tambah 8 akan dapat 10. Maka di sini adalah 1. Agaknya berapa nilai yang seterusnya ni? Ya, sini adalah 2. Okey. Yang keempat nilainya 3 dan 4. Macam inilah cara dia ya, bagaimana kita nak menentukan. Tetapi ini belum lagi kita menulis dalam bentuk ungkapan algebra. Bagaimana cara dia? Okey, oleh itu 2 tambah 8 disebabkan nombor yang di belakang ini, yang di dalam kurungan ini berubah-ubah, jadi kita akan gantikan dia sebagai n. Dan kita nyatakan n tersebut bermula dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, jadi ingat ya, tips kita untuk menentukan ungkapan algebra, yang pertama sekali ambil sebutan yang pertama. Okey, sebutan yang pertama yang di depan sekali. Kemudian langkah yang kedua kita letakkan pola kita. Dan langkah yang ketiga kita letakkan n kita dan kita tentukan nilai n itu bermula dengan sifar atau bermula dengan 1 atau seterusnya. Mari kita lihat contoh yang kedua. Nyatakan pola bagi jujukan berikut dengan menggunakan nombor, perkataan dan ungkapan algebra. Masih silap lagi ejaan cikgu ni ya. Okey. Jadi nilai kita adalah 5, sifar, negatif 5 dan juga negatif 10. Jadi kalau kita lihat di sini, nilainya dalam tertib menurun ya. Jadi kita boleh kata dia adalah tolak. Okey. 5 tolak berapa akan dapat sifar? Tolak 5. Sifar tolak dengan 5 akan dapat negatif 5. Dan negatif 5 tolak dengan 5 akan dapat negatif 10. Jadi, untuk cara yang pertama, menyatakan pola dalam nombor. Okey. Kita hanya tulis tolak 5. Untuk cara yang kedua, kita nak menyatakan dalam bentuk perkataan menolak 5 kepada nombor sebelumnya. Okey, tulis menolak 5. Baiklah, untuk C kita akan pergi kepada menyatakan pola dalam bentuk ungkapan algebra. Jadi ingat lagi tak kamu tips yang telah cikgu beritahu tadi? Okey, tips dia. Apa dia tips yang pertama tadi? Okey, yang pertama kita perlu nyatakan sebutan pertama. Okey, yang kedua nyatakan pola dan yang ketiga menyatakan n. Okey, kita lihat soalan kita tadi. 5 sifar, negatif 5 dan negatif 10. Jadi polanya adalah tolak 5, tolak 5 dan juga tolak 5. Jadi bagaimana kita nak menyatakan dalam bentuk ungkapan algebra? Okey, kita tulis 5 sifar, negatif 5 dan negatif 10. Okey, berdasarkan tips kita yang pertama tadi, kita akan ambil sebutan pertama. So, sebutan pertama adalah nombor yang di hadapan sekali pada jujukan kita ni. Okey, iaitu 5. Jadi, semua sekali kita perlu nyatakan dengan 5. Alright. Kemudian, kita akan pergi kepada yang seterusnya, iaitu pola. Okey, polanya adalah tolak 5. Kita tulis. Kita nak tukar warna sikit. Okey, warna merah.
tolak 5 dan diikuti dengan nilai yang berubah-ubah. Okey, baiklah. Sekarang kita nak menentukan n kita tadi bermula dengan berapa. Jadi, untuk mendapatkan nilainya adalah 5. Okey. Jadi 5 tolak 5 darab berapa akan dapatnya nilainya 5. Jadi kita akan cuba dengan sifar. Ini pelajar perlu cubalah ya. Kita kata cuba jaya. Okey, 5 darab dengan sifar akan dapat sifar, maka 5 tolak sifar akan dapat nilainya 5. Okey, begitu juga yang kedua. Kita akan lihat bagaimana kita nak mendapatkan nilainya adalah sifar. 5 tolak 5 darab dengan 1. 5 darab 1 nilainya 5, maka 5 tolak 5 nilainya adalah sifar. Dan dia akan meningkat kepada 2 dan seterusnya adalah 3. Jadi, oleh itu, bagaimana kita nak menyatakan dalam bentuk ungkapan algebra tadi? 5 tolak 5 n. Okey, kita perlu nyatakan dalam bentuk n. Dan n itu bermula dengan sifar 1, 2, 3 dan seterusnya. Baiklah pelajar, jangan kamu keliru, n ini tidak semestinya bermula dengan sifar. Mungkin nilainya boleh bermula dengan 1, bergantung kepada soalan. Jadi cikgu harap dengan penerangan daripada slide yang telah cikgu sediakan, kamu serba sedikit telah faham bagaimana untuk menentukan pola dalam bentuk nombor, perkataan dan juga ungkapan algebra. Okey, sekian. Terima kasih.